Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kumpulan 5 akan membentangkan kajian kes subjek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kemuliaan saya. Yang pertama ialah Muhammad Amir Aiman bin Azmi. Yang kedua ialah Muhammad Nur Harith bin Muhammad Nur Hashimi. Dan yang terakhir ialah Faham Iqbal Zaman. Dalam melaksanakan projek berkumpulan ini, kami telah memilih kafeteria Kolej Kediaman Universiti Tun Usaino Kampus Semangat Paguh. Hal ini kerana lokasi tersebut merupakan tempat yang perlu diutamakan dan diamalkan peraturan keselamatan. Setelah menjalankan pemerhatian, kami dapati terdapat beberapa kesalahan dari segi pematuhan keselamatan di kafeteria tersebut. Kami yakin bahawa kafeteria dapat diperbaiki dan dibuat baik bagi mengelak daripada terjadinya kemalangan. Matlamat projek kami adalah bagi mengurangkan risiko berlakunya kemalangan dan kecederaan terhadap pelajar dan individu yang lain agar semua dapat menggunakan kemudahan kafeteria dengan selamat. Akhir sekali, bahaya yang terdapat di kawasan tersebut telah dikenal pasti secara terperinci mengikut spesifikasi Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif projek kajian kes ini. Objektif projek yang kami jalankan ini ialah sama ada kafe kolej kediaman kampus Paguh mempunyai kesalahan dari segi keselamatan dan kesihatan yang boleh mengakibatkan kemalangan dan kecederaan kepada pelajar serta pekerja di lokasi tersebut. Hal ini kerana kesalahan-kesalahan yang wujud dapat mendatangkan risiko kepada pelajar dan bekerja di kafe kolej kediaman kampus Paguh. Objektif projek yang pertama ialah dapat mengenal pasti tahap bahaya yang boleh mendatangkan kecederaan dan menggunakan kaedah penaksiran risiko. Selain itu, menentukan langkah pencegahan yang terbaik dari mengelakkan berlakunya kemalangan. Seterusnya, mengemukakan risiko-risiko kepada bahaya yang terdapat di sekitar kawasan kafeteria. Di samping itu, membuat pemerhatian terhadap bahaya yang terdapat di kawasan kafeteria. Dan terakhir sekali ialah memberikan cadangan bagi pihak pengurusan kolej kediaman agar kawasan kafeteria dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi. Itu ialah skop projek. Skop projek kami ialah dapat mengenal pasti serta menjalankan pemerhatian tentang bahaya yang terdapat di sekitar kawasan kafeteria kolej kediaman. Selain itu, mengenal pasti risiko serta impak terhadap bahaya kepada pelajar-pelajar serta individu yang berada di sekitar kawasan kafeteria. Terakhir sekali ialah mengenal pasti langkah-langkah yang betul serta selamat bagi mengatasi bahaya yang terdapat supaya kemalangan dapat dielakkan. Seterusnya ialah kaedah yang dijalankan. Kaedah yang pertama ialah proses pemerhatian. Kumpulan kami telah berkunjung serta memerhati setiap kawasan di kafe bagi mengenal pasti bahaya yang ada. Seterusnya ialah proses pengumpulan data. Data dikumpul berserta dengan gambar untuk dijadikan bahan bukti bagi mengumpulkan data. Dan akhir sekali ialah proses pemindahan data. Data-data yang dikumpul akan dipindahkan ke dalam jadual hairdrop. Seterusnya saya akan memberikan pemberangan saya kepada saudara Amirul. Saya Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Azmi akan menyambung penyampaian yang disampaikan oleh saudara Farhan. Untuk keputusan dan pembincangan kajian kumpulan kami, yang pertama ialah objek besi tidak dialihkan. Semasa proses pemerhatian dijalankan, didapati terdapat objek yang berkarat dan tajam tidak dibuang. Perkara ini telah dilaporkan salah satu hazard kerana ia berisiko untuk mencederakan pelajar dan kerja lain. Malah lebih bahaya jika objek besi ini menembusi anggota badan kerana boleh memberikan kesan yang berbahaya terhadap nyawa sesiapa. Seterusnya, pintu kotak fuse terbuka. Semasa proses pemerhatian, pintu kotak fuse terbuka dan terdedah kepada pelajar serta individu lain. Hal ini dikesan berbahaya kerana keselamatan pelajar dan pekerja tidak terjamin. Selain penggunaan elektrik digunakan, berkemungkinan akan berlakunya litar pintas yang menyebabkan kebakaran. Secara tidak langsung, ia membahayakan keselamatan pelajar dan pekerja yang tidak sedar dengan situasi tersebut. Kecederaan yang boleh didapati seperti melecur yang teruk pada bahagian kulit. Seterusnya, yang ketiga, tiada penutup longkang.
longkang dalam keadaan terbuka dan tiada penutup longkang. Perkara ini direkodkan sebagai salah satu hazard kerana ia berisiko untuk membuat pelajar kerja tersadung apabila berjalan di kawasan tersebut. Hazard ini tidak boleh dilihat dan dipandang remeh kerana ia berpotensi untuk memberikan impak yang besar kepada sesiapa yang terlibat sekiranya berlaku kemalangan. Yang terakhir bagi keputusan dan perbincangan kajian kumpulan kami ialah keadaan wayar yang berbelit-belit. Keadaan wayar yang berbelit-belit didapati di Co-op Mart. Hal ini memberikan impak yang sangat buruk jika berlakunya sebarang kebocoran arus atau lintar pintas. Kawasan Co-op Mart sering dimasuki oleh pelajar untuk membeli barangan keperluan. Kawasan ini mungkin akan terbakar sekiranya dibiarkan wayar tersebut dalam keadaan tidak terurus. Risiko kecederaan yang akan dialami oleh para pelajar ialah luka pada anggota badan. Secara keseluruhannya, bagi merumuskan segalanya di atas, kajian yang kami laksanakan ini bertujuan untuk mengenal pasti bahaya yang terdapat di kafe kolej kediaman Pagar. Berdasarkan hasil daripada kajian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa bahaya yang terdapat di sekitar kawasan kafeteria kolej kediaman yang boleh menyebabkan kecederaan yang serius terhadap pelajar dan individu-individu yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara ini boleh memberikan impak yang besar terhadap tahap keselamatan kafeteria serta memberikan imej buruk terhadap pengurusan kolej kediaman. Oleh hal yang demikian, kami mengenal pasti kesan daripada bahaya tersebut, menilai tahap bahaya dan memberikan cadangan untuk menambahbaikkan dilakukan agar peratusan kemalangan di kafeteria dapat dikurangkan. Yang terakhir, cadangan untuk penambahbaikan bagi kolej kediaman kampus Paguh. Yang pertama ialah memastikan wayar diletakkan di dalam penutup wayar. Pihak pengurusan kolej kediaman kampus Paguh haruslah sentiasa menitik beratkan perkara ini kerana ia melibatkan keselamatan pengguna kafe. Arus elektrik bocor akibat wayar yang tidak diselenggara dengan betul boleh membahayakan keselamatan pengguna. Pengguna kafe perlulah meletakkan wayar yang tak terurus di dalam penutup wayar agar tiada kemalangan berlaku. Yang kedua, meletakkan objek besi yang tajam di tempat yang sepatutnya. Pihak pengurusan kafe perlulah memastikan perkara ini dapat diuruskan kerana ia melibatkan keselamatan pelajar. Hal ini kerana objek besi tersebut mempunyai hujung yang tajam dan boleh menyebabkan kecederaan kepada pengguna. Yang terakhir, memastikan longkang ditutup dengan penutup logam. Pihak pengurusan kafe perlulah menutup longkang di setiap kawasan kafe menggunakan penutup logam kerana ia membabitkan keselamatan pelajar. Hal ini kerana longkang yang tidak ditutup akan menyebabkan pengguna terjatuh ke dalam longkang yang boleh menyebabkan kecederaan serius. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.